بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung muka surat yang ke-173 dalam kitab Rumi, berkenaan dengan bab yang baru, iaitu bab karahiyatul baul fil ma'ir rakid. Bab berkenaan dengan menegahkan kencing di dalam air yang tenang. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Babul karahiyatil bawl fil ma'ir rakid. Bab yang ke-249. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam bab ini akan membicarakan tentang kencing dan berak di dalam air tenang dan berlari. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis tegah kencing di dalam air yang tenang, demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, janganlah kalian kencing salah seorang daripada kamu di dalam air yang tenang, kemudian mengambil wuduk ia daripadanya. Maka yang demikian yang dikencing dahulu akan air itu kemudian dibasuhkan kepada anggota, tiadalah baiknya. Ini tuan-tuan berkenaan dengan bab tak boleh ataupun larangan Nabi SAW, iaitu kita buang air dalam keadaan air itu tak mengalir. Bahasa mudahnya tuan-tuan macam kolam lah, kolam renang ke, swimming pool dan sebagainya. Maknanya airnya bukan jenis air mengalir. Sungai cerita lain. Ini macam kita bawa anak kita pergi kolam, ataupun kita pergi kolam mandi, kemudian tak tahan nak kencing, malas nak pergi tandas, dia kencing dalam tu. Dia kata tak apa, dua kolah. Memanglah dua kolah perangai hang tu tak elok. Aduh, tak ada masalah sebab dua kolah kan. Dia kata tak apa Ustaz, dua kolah. Memanglah dua kolah, tapi perangai tu tak elok, perangai tu tak baik. Jadi Nabi SAW tu dia khilaf ulama berkenaan dengan kencing dalam kolam dan sebagainya. Paling tidaknya tuan-tuan hukumnya makruh. Paling tidak hukumnya adalah makruh. Melainkan kalau tempat tersebut yang tak cukup dua kolah, maka hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Kerana ia telah mencemarkan air.
Apatah lagi yang tak cukup 2 kolah tu pun ada orang menggunakan air tu pula. Maka tu kata ulama hukumnya adalah haram bila mana air yang tidak cukup 2 kolah. Adapun besar kolamnya seperti mana kolam yang kita mandi dan sebagainya, hukumnya adalah makruh. Maka kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Masalah yang ke-250 kencing di dalam air dan hukumnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah hadis dalam masa 249 itu dalil atas haram kencing dalam setengah air dan makruh kencing di dalam setengah air, dan diambil yang demikian itu daripada hukum masalah. Apa dia hukum masalah tu? Maka jika adalah air itu banyak ni maknanya lebih daripada 2 kolah, dan air itu jenis berlari ni mana jenis mengalir, itu dia panggil yajri, tiadalah haram kencing di dalamnya. Kerana apa? Kerana mafhum pada nas sekira-kira katanya di dalam air yang tenang, fil ma'i ad-daim. Jadi fi ma'id daim tu, perkataan ma'id daim Nabi ta'liqkan, Nabi qaidkan dengan la yabulanna ahadukum, janganlah kalian tu buang air. Buang air di mana? Fil ma'id daim, itu dipanggil apa? Dipanggil qaid. Qaid ini mana? Nabi ikatkan larangan Rasulullah dengan sesuatu perbuatan. Apa perbuatan tu? Perbuatan buang air. Mana qaidnya? Di mana? Di tempat air yang tenang. Itu dia panggil qaid, diikat dengan sesuatu. Dan tetapi yang aula menjauhkan dia. Dan jika adalah air sedikit lagi hanyut, sama juga kalau kita buang air dekat sungai yang cetek, air mengalir juga. Tapi sungai tu sungai yang cetek, pun juga tidaklah digalakkan. Malahan aula dia meninggalkan perbuatan tersebut. Begitu jugalah kalau kolam yang besar, kolam tu besar, kita buang air dalam tu juga, elakkan perbuatan tersebut. Maka sesungguhnya berkata satu jamaah daripada ashab kita, hukumnya adalah makruh. Dan bermula yang mukhtar mana yang terpilih, haram. Kerana apa? Kerana mencemarkan dia dan menajiskan akan dia, atas yang masyhur daripada mazhab kita Syafi'i dan lainnya. Kalau hukumnya haram lah. Walaupun ada ashab kita dalam mazhab Syafi'i kata makruh, tapi makruh tu tak kuat pada sudut istidlal. Sebab apa? Sebab dalil larangan, la yabullanna ahadukum. Jadi larangan tu larangan apa? Larangan dengan makna haram. Sebab apa dengan makna haram? Sebab dia mencemarkan dan menajiskan air. Itu qaul yang masyhur dalam mazhab kita Syafi'i. Dan terperdaya orang lain, maka memakailah ia akan dia serta bahawasanya air itu najis. Kemudian tipu orang pula, manusia tertipu dengan air mutlak, rupanya air mutanajis. So bila mana air mutanajis dia buat untuk wuduk, tak sahlah wuduk dia. Tu kesan daripada apa dia? Daripada hukum tersebut, ataupun buang air dalam keadaan air yang tenang. Baik. Masalah 251. Kencing di dalam air yang tenang yang banyak. Dan jika adalah seseorang itu, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan jika adalah seseorang itu kencing di dalam air yang banyak lagi tenang, seperti mana kolam renang dan sebagainya, maka kata ashab kita makruh. Ia dan tiadalah haram. Makruh buang air dalam kolah ataupun kolam yang airnya tak mengalir, tapi cukup 2 kolah ataupun lebih daripada 2 kolah. Dan jikalau dah dikatakan haram, nescaya tiada jauh ia, kerana bahawasanya tegah Nabi SAW menghendaki mengharamkan
sebagaimana yang berlaku atas yang mukhtar, yang terpilih di sisi para muhakkikin dan kebanyakan daripada ahli usuliyin, dan padanya daripada makna bahawasanya memberi melewat akan dia dan terkadang membawa kepada menajis akannya dengan ijma' kerana mengubahkannya atau kepada menajiskannya, seperti di sisi Imam Abu Hanifah. Di mazhab Hanafi hukumnya adalah haram, berdosa buang air di mana? Di tempat air yang tenang. Dari mazhab Hanafi. Dan mereka yang muwafaqah akan dia, iaitu dengan mazhab Hanafi, pada bahawasanya lopak atau tempat-tempat bertakurnya air, apabila digerak tepi air sebelahnya, maka bergerak dengan sebelah tepinya lagi, nescaya najislah airnya dengan jatuh najis ke dalamnya. Jadi buat masalah. Apa masalah dia? Tamsilil masalah di sisi mazhab Hanafi pada menghukumkan lopak-lopak air. Lopak-lopak air. Sebab dalam mazhab Hanafi ni dia cara nak lihat berkenaan dengan dua qaulah tak dua qaulah ni. Dia akan lihat pergerakan air. Contoh macam qaulah kita tu. So kalau dia tepuk daripada belah kanan ni, air tersebut, kalau air tu dia bergorak ataupun kita berombak sampai ke hujung, so mana menunjukkan kawasan tersebut ataupun qaulah tersebut tak cukup dua qaulah. Tapi kalau dia menepuk air tersebut dan air tersebut berkocak, kemudian tenang sampai ke hujungnya, maka cukuplah dua qaulah. Itu di sisi mazhab Hanafi. Walaupun mereka ada jugalah kiraan-kiraan moden di sisi mazhab Hanafi, namun secara kita kata secara tradisional, macam kita dululah kalau mengaji kitab Jawi kan, 14 tin minyak tanah nak ukur apa dia, qaulah tu cukup tak cukup dua qaulah tu dengan 14 tin minyak tanah. Lah minyak tanah pun tak ada dah, bukan minyak tanah, tin pun tak ada dah. Tu nak ukur macam mana? Maka datanglah kiraan-kiraan moden, sentimeternya, berapa diameternya. Macam dulu lah 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? So khilaf dalam mazhab menetapkan berapa marhalah. Berapa yang dikatakan 2 marhalah. Dulu ikut batu, ada berapa batu. Lah batu pun orang pun tak tahu kira dah. Dia pakai kilometer. Jadi dia mawazin, timbangan ataupun kita kata ukuran ni, dia ada ikut pada zaman tersebut. Sebab tu Maulana Imam Ali Jumaah hafizahullah taala, dia ada kitab dia mawazin fi syariah, lebih kurang gitulah tajuk dia, berkenaan dengan ukuran yang baru. Yang kita bayar zakat kita bayar 1 sa'. 1 sa' bersamaan dengan 4 mud. Jadi berapa kiraan sa' dengan mud ni? Sebab tu setiap daripada negeri di Malaysia ni, dia berlaku perbezaan pada menentukan kadar zakat. Kalau Perak, 1 kepala zakat fitrah RM7. RM7. Ada negeri RM7.5. Ada negeri RM8. Dia ikut kepada ijtihad ahli fatwa. Berapa dia nak menentukan 1 sa' dengan 1 sa' tu dengan kiraan 4 mud. Kalau 1 sa' dia panggil gantang, kalau mud dia panggil cupak. Dia kadar 1 cupak beras tu berapa ringgit dan berapa gram. Paling tidak 636 gram 1 cupak. Jadi 636 gram tu berapa ringgit? Kalau lah 636 tu katalah RM2 lebih ataupun RM2. Kalau ada 4 cupak RM8. Kalau dia keluarkanlah zakat fitrah 1 kepala RM8. Itu ijtihad yang berlaku di kalangan ahli fatwa. Begitu juga dalam menentukan kilometer, 2 marhalah. Betul, ada mazhab seperti mazhab kita Syafi'i, paling tidak 80 km ke atas. Yang paling aula 89. 80 km boleh dah. Tapi kalau nak lebih baik ataupun berjaga-jaga ataupun dia panggil ihtiyat, maka 89 ke atas.
Kalau mazhab Maliki 50. Manakala kita daripada Kemunting ni, ataupun saya daripada Taiping, Pokok Asam ke Ipoh, boleh jamak lah. Tapi kita tak adalah kerja buat lagu tu. Habis sebab apa? Sebab kiraan tu jadi khilaf pada menentukan berapa kiraan tersebut pada zaman moden. Kemungkinan besar satu sok, satu mud ni dia akan berubah setiap zaman mengikut perkiraan yang terkini. Lepas tu sejak daripada negeri boleh nak ada RM8 atau negeri Perak ni pun dia ikut beras juga. Kalau beras yang mahal-mahal lah sikit kita bayar. Kalau kita ada duit rezeki lebih, Allah Ta'ala beri rezeki lebih kan, bulan puasa kita meniaga kita maju, ataupun kita dapatlah bonus dan sebagainya, kita nak keluar lebihkan zakat. Satu kepala RM14 contoh, keluarkan lah. Sebab Perak ni kan dia ada beras kan, beras apa atau beras biasa kot, beras basmati ke, beras apa ke. Jadi makin mahal kita bayar, makin banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu panggil ijtihad. Al-ijtihadu la yanqidu al-ijtihad. Ijtihad tidak akan memadamkan ataupun menghapuskan ijtihad yang lain. Itu ijtihad para ulama dalam menentukan kiraan. Macam dua kolah lah. Ada kata 12, ada kata 40 cm, ada kata 28 cm. Jadi ikut kepada kiraan negara tersebut. Sebab negara ahli balad tersebut yang tahu berapa kiraan mengikut negara mereka, negeri mereka. Betul, ada kadang-kadang kita ikut fatwa Saudi, ada kadang-kadang kita ikut fatwa Mesir, ada kadang-kadang ulama kita fatwa mengikut keadaan uruf masyarakat Malaysia. Itu panggil fatwa. Jadi fatwa ni dia ada ijtihad. Ahli fatwa yang Allah Ta'ala berikan kurniaan, inayah, pembukaan, futuh kepada mereka untuk mengeluarkan hukum hakam. Jadi kita ikut je lah tuan-tuan. Kita ikut sajalah. Sebab kita ni tak ada alat untuk berfatwa. Tak ada alat. Macam kita lah nak bertukang rumah kan. Bertukang rumah kena ada alat. Betul, kena ada malakah kemahiran. Sebab tu dalam ilmu ni tuan-tuan, kita kena mempercayai satu perkara. Selain daripada belajar kitab, bertalaki dengan guru, dia kena ada satu lagi pada malakah. Malakah ni mana kemampuan yang Allah kurniakan kepada seseorang tu. Belajar semua orang boleh belajar. Macam kita lah belajar di universiti kan, belajar dengan syekh yang sama, belajar dengan guru yang sama, tapi kenapa dia faham lebih daripada kita? Itu dipanggil kurniaan Allah. Tu kita tak boleh nafi. Benda tu benda yang Allah Ta'ala dah tetap. Dia ilmu dia macam rezeki, ada dapat banyak, ada dapat sikit, ada dapat kurang, ada dapat ni. Tu ilmu. Benda yang tak boleh kita nafi adalah malakah. Malakah mana kemampuan, istita'ah satu orang tu yang dia ada kemahiran dalam bidang tersebut. Ngaji fiqh sama, usul fiqh sama, kawaid fiqh sama, cuma kawan kita ni dia faham lebih daripada kita lagi. Mana tu malakah dia, kemahiran dia, yang benda tu anugerah Allah. Tu fatwa dia ada orang macam tu. Lepas tu orang fatwa dia beza dengan ustaz. Dia tak sama sebab pemikiran dia orang ni lebih terbuka. Sebab dalam fatwa kadang-kadang kita tak terikat dengan satu mazhab, tak terikat dengan satu mazhab. Kadang-kadang kita terpaksa mengaplikasikan mazhab lain jika perkara tersebut tidak ada dalam mazhab kita. Maksud tak boleh kita amalkan seperti mana dalam mazhab kita. Itu panggil ijtihad dia panggil. Sebab tu ijtihad tak membatalkan ijtihad yang lain. Contoh perlih, dia ada ijtihad, dia ada ijtihad dia. Jangan kita marah orang perlih. Mereka tak nak doa kunut ke, mereka tak nak zikir lepas sembahyang, tak mereka lah. Itu negara mereka, negeri mereka. Tapi bila mana mereka masuk belah kod diang, kena ikut Kedah lah. Saya akan lebih perlih tuan-tuan. Baru-baru saya pergi perlih yang saya tak mainkan bulan sudah tu. Saya pergi ke perlih, ada program subuh tu dia baca doa kunut.
Ada pun tak amalkan doa kunut. Saya pun tak baca. Sebab apa? Sebab menghormati mufti, menghormati ahli fatwa perlih yang mereka berijtihad bahawasanya apa dia? Kunut tidak disunatkan. Seperti mana pemahaman mazhab-mazhab yang lain. Kita raih. Tapi kalau orang perlih mai kok diang, kena cara ikut imam kok diang. Dia masuk belah Citra ke atau main belah Perak ni, kena hormat kepada mufti dan juga kerajaan, kena hormat kepada Jabatan Mufti Negeri Perak. Kunut kena buat. Maksudnya buat tu sunat lah. Kita pun tak pasal orang buat doa kunut. Nak buat tak, dengan tinggal lah. Tapi kena hormat, kena raikan. Tu kalau kita faham ni tuan-tuan, dia akan jadi perbalahan di kalangan kita pada hari ni. Kalau pergi cara perlih, pergi Kedah cara Kedah. Sebab apa? Sebab memang urusan agama ni diletak kepada negeri. Sebab dulu ada majlis fatwa kebangsaan. Lah ni tak panggil majlis fatwa, dia panggil muzakarah. Sebab apa? Sebab fatwa urusan negeri masing-masing. Tu kita percaya nak abang ni sebab apa? Sebab ijtihad tadi. Hormat mesti menghormati dalam bidang fiqh, insya-Allah. Kalau kita faham ijtihad tak membatalkan ijtihad, maka kita akan lebih menghormati setiap pandangan daripada para fuqaha. Baik. Itu di sini mazhab Abu Hanifah. Jadi kata mereka najis lah. Najis dan juga air tersebut adalah haram diguna. Tapi mazhab kita Syafi'i tak. Kita ukur tu cukup qalah ataupun tak cukup. Kalau cukup, hukumnya adalah makruh. Kalau tak cukup, hukumnya adalah haram. Baik. Masalah 252. Kencing di dalam air yang tenang yang sedikit. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula kencing di dalam air yang tenang yang sedikit itu, maka sungguhnya telah dikatakan dia oleh satu jamaah daripada ashab kita, mana daripada ulama mazhab Syafi'i, bahawasanya makruh, dan yang betul lagi dipilih bahawasanya haram kencing di dalam air yang tenang yang sedikit itu, kerana menajiskan akan dia dan membinasakan hartanya dan terperdaya orang lain dengan memakainya. Wallahu a'lam. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i pun ada khilaf, ada kata makruh, ada kata haram. Tapi kalau Imam Nawawi di sini dia kata haram lah. Pendapat yang mukhtar ni mana yang terpilih. Dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya adalah haram. Kemudian masalah 253, buang air besar atau berak dalam air dan kencing dalam bekas. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ashab kita dan lain daripada mereka itu, daripada ulama, dan berak di dalam air seperti mana kencing di dalamnya jua hukumnya. Lihat masalah 250 dan 251. Dan lebih keji pula. Antara air besar dengan air kecil, mana lebih buruk? Air besar lah. Lepas tu dilarang. Kalau air kencing pun dilarang, apa tadi kalau air besar. Sebab tu tuan-tuan ni adab kita. Dan begitu juga apabila kencing di dalam bekas dan dironggahkan ke dalam air, dia kencing dalam bekas, kemudian dia tuang dekat tempat air yang tak mengalir, macam tu. Dan begitu juga apabila kencing berdekatan sungai, sekira-kira berlarilah kencing itu ke dalamnya. Mandi-mandi dekat bermis, nak buang air, tak ada tempat, dia kencing kat tepi tu, air kencing tu mengalir masuk balik dalam sungai. Sama jugalah hukumnya. Maka sekaliannya itu dikeji, lagi dicela dan ditegahkan daripadanya. Benda-benda ni tuan-tuan, benda-benda yang dikeji pada syarak. Bukan sekat keji pada syarak, orang tengok pun meluat, orang tengok pun tak suka. Sebab benda ni benda kotor. Benda kotor ni tak ada siapa suka. Agama dia ajar. Hatta larangan Rasulullah SAW, kita buka kitab Bulughul Maram, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia datangkan larangan berkenaan dengan buang air, antaranya tempat orang berjalan dekat kaki lima tu. Tu larangan.
buang air dekat tempat orang duduk di pondok-pondok. Macam dekat apa, Taman Tasik kan, ada pondok-pondok MPT buat supaya duduk situ, rehat kat situ. Kutu mana atau pergi kencing pula kat situ. Ataupun tempat yang mana pokok berbuah, ataupun pokok-pokok yang tempat orang duduk istirahat, pun Nabi larang jangan kencing di situ. Sebab apa tuan-tuan yang Nabi larang ni? Sebab tempat-tempat ni adalah tempat yang di mana manusia sering mengambil manfaat. Macam pondok kan, kita bawa family kita nak berkelah, makan bawa pondok. Kalau ada air kencing dekat situ, kalau ada najis dekat situ, apa jadi? Selera kan nak berkelah. Balik jawab ada makan kat rumah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda tu akan menyebabkan manusia ni jadi tak selesa. Dan hukum ni tuan-tuan terpakai kepada semua. Apa tadi, kita orang Islam. Sebab tu Nabi larang jangan kencing dekat tempat pokok berbuah. Kat pokok durian ke, pokok motan tak berani, kerengga banyak. Tu jangan. Cari tandas. Kalau tak tahan sangat tuan-tuan, carilah tempat-tempat yang lain yang tersembunyi. Kan kita belajar dulu nak buang air ni kena cari tempat jauh daripada orang. Hatta juga Rasulullah SAW, kita baca dulu hadis berkenaan apa, Nabi larang jangan buang angin, atau bahasa kita tu kentut di khalayak ramai. Ini ada juga ni kentut, dia sakit perut tak tahan, dia nampak kawan kentut kat kawan dia. Jangan, memanglah betul Ustaz, dia bergurau, memanglah bergurau, tapi bergurau tak senonoh orang panggil, bergurau tak elok. Jangan. Sebab tu Nabi larang, sebab benda tu menyebabkan tak selesa, tak ada keselesaan. Sebab agama ni tuan-tuan, agama bukan hanya setakat ibadah, malahan agama ni dia adalah pada sudut apa, sosial, persekitaran. Tu agama larang jangan kencing dekat situ, jangan kencing dekat sini. Benda tu ada sebab musabab dia. Kita boleh fikir dengan akal kita. Sebab apa? Sebab benda ni semua orang boleh fikir. Dia boleh fikir benda tu. Sebab apa Nabi larang? Sebab apa? Antaranya menyebabkan tidak selesanya manusia. Kita buang benda dalam longkang, ataupun kita menyebabkan saluran air tersumbat. Itu semua Nabi larang. Sebab apa? Efek kesan dia balik kepada kita semula. Apa berlakunya banjir kilat. Saya macam baru-baru saya fikir kan, hujan sekejap je tuan-tuan, setengah jam je air dah naik lah. Lalu saya ada program dekat KLCC. Patutnya dua kali kena pergi, tapi sekali je. Yang pergi hari tu hujan lebat, setengah jam hujan turun di KL, naik air. Saya kawan saya parking, jangan parking dekat basement, parking kat atas. Naya kalau banjir kereta kita pergi parking kat atas. Pasal apa jadi macam tu? Mesti ada sebab. Walaupun hujan turun banyak dan sebagainya, kita tu ada alasan lah, tapi cari sebab, musabab dia. Mesti ada sebab. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu tu dia bersebab. Musabibnya adalah Allah, yang mendatangkan asbab tu Allah. Tapi setiap benda mesti ada asbab musabab dia. Maka tu yang Nabi larang, jangan. Betul, kalau kita baca hadis berkenaan dengan kontrak sosial, konteks sosial manusia ni, banyak benda yang Nabi SAW tegah daripada kita buat. Membuang sampah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana benda tu akan menyebabkan kemusnahan, malapetaka yang akan kembali balik kepada kita semula. Itu belum cerita berkenaan dengan penebangan pokok dan sebagainya. Sebab tu kalau tak salah JAKIM ataupun mana keluarkan berkenaan dengan 40 hadis berkenaan dengan alam sekitar. Ada dalam Shopee. Kalau tuan-tuan rajin kan beli barang kat Shopee tu, cuba tag. Kalau tak salah saya dah tajuk 40 hadis berkenaan dengan alam sekitar. Cerita berkenaan dengan alam sekitar, Nabi suruh jaga environmentnya, suasananya, jangan penebangan pokok dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak mengkaji. Benda tu ada larangan-larangan Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita faham benda tersebut, maka insya-Allah segala benda tu tidak akan terjadi. Baik. Maka sekaliannya dikeji lagi, dicela dan ditegahkan daripadanya, sebagaimana tafsil yang telah disebutkan oleh Imam dalam bahasa 250, 251 dan 252 itu. Dan tiadalah menyalahi pada ini daripada seorang ulama. Semua ulama sepakat. Tak ada ulama kata boleh kencing dekat tempat pokok berbuah, tak ada. Semua kata paling tidaknya makruh. Paling tidaknya makruh. Semua ulama sepakat dalam isu ni berkenaan dengan larangan-larangan tersebut. Baik, masalah 254. Berak kencing berhampiran dengan air. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata ulama, dan makruh berak dan kencing berhampiran dengan air, dan jika tiada sampai kepadanya sekalipun, kerana umum tegah Nabi SAW daripada kejamban. Maksudnya jadikan tandas ni di mana? Di jalan-jalan ke air, dan kerana barang yang padanya daripada menyakiti orang-orang yang lalu ke air itu, dan kerana takutkan sampai berak atau kencing itu ke air. Dia kata Imam Nawawi rahimahullah, paling tidak makruh. Paling tidak makruh. Buang air dekat mana? Dekat tempat yang najis kita tu boleh mengalir masuk dalam air, ataupun dekat tempat-tempat manusia lalu, ataupun dekat tempat-tempat manusia istirahat. Semua ni termaktub dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaslah kepada kita tuan-tuan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga perkara tersebut. Betul adab. Itu dia panggil adab. Antara banyaklah kita baca dah dulu kan, berkenaan dengan adab-adab istinja. Jauh daripada manusia, jangan dekat dengan manusia kalau kita nak buang air, sebab cemar-cemar ataupun bau-bau tu tak disukai. Jauh pergi. Kemudian ajar pula kalau buang air dalam keadaan tanah lapang macam mana nak buat. Itu semua diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah 255, masalah membasuh berak kencing di dalam air. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah membasuh berak dan kencing di dalam air itu, maka jika air itu sedikit sekira-kira menajiskan dia dengan sebab jatuh najis ke dalamnya, maka ianya adalah haram, kerana melumurkan dirinya dengan najis dan menajiskan ia akan air. Dan jika air itu banyak sekira-kira tiada menajiskan ia akan air itu dengan jatuh najis ke dalamnya, maka padanya tafsil, iaitu huraian. Jika ada air itu jenisnya hanyut, macam orang basuh buang air, kemudian dia nak basuh dia punya buang air tu, air besar tu, dia basuh dekat sungai. Sungai kan jenis air banyak atau air mengalir. Apa kata Syekh, tak apa, dia pergi camping ke apa kan, sakit perut, buang air dekat sungai, kemudian nak basuh, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Air tu jenis air mengalir. Tak apa. Dan jika tiada hanyut, maka tiadalah haram dan tiadalah zahir makruhnya, kerana bahawasanya tiadalah ia pada mana kencing dan tiadalah ia menghampirinya. Dan jika menjauhkan seseorang daripada demikian itu, adalah ia lebih ahsan. Tapi kalau ada satu dia, contohlah dia berak ataupun dia buang air dekat pantai, ke pantai ni kan besar, dia buang air dekat situ, tak apa, tak ada masalah. Tak haram. Tak haram. Ada dua keadaan, sungai, contohlah sungai dan juga laut. Sungai ni selalunya kecil ataupun besar sikit lah, macam Bermis dan sebagainya tu kan. Dia buang air kat situ, air mengalir tak? Air mengalir, tak apa. Ataupun dia buang air dekat tepi laut. Tapi tak jadilah dekat Malaysia ni, jadi negara lain dah orang buang air dekat tepi laut, tak tahan sakit perut, berak kat tepi tu. So ombak tu ambil najis tu bawa ke laut, tak apa, sebab laut besar.
Tak ada masalah. Itu tahsin masalah lah, nak bagi faham. Tapi kalau macam kolam lah, kolam mandi dekat Bukit Merah ke apa ke, hang buat perangai lagu tu tak elok lah. Sebab nama pun kolam, kolam mandi. Tak kena lah dengan cara macam tu. Ada contoh macam sungai, macam laut, tak apa. Tapi kalau buang air dalam kolam pula, kemudian pergi basuh pula dalam kolam tu pula, tu memang bukan sekadar senonoh. Tu teruk sungguh hang ni. Jadi hukumnya, kalau ikutkan pada kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau air yang sikitnya hukumnya haram lah. Air yang banyak tengok pada tempat. Kalau macam sungai, kalau macam laut, okey. Tapi kalau kolam-kolam mandi ni, tu tak dibenarkan. Sebab dia sekat, walaupun dia tak mencemar air, contoh kata, kolam besar, terlalu besar, air pula banyak, pun tak digalakkan. Aulanya dia pergilah dekat tempat yang sebaiknya untuk dia buang air. Masalah 256, air hanyut yang jatuh najis ke dalamnya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bermula air hanyut itu apabila jatuh ke dalamnya bangkai yang tiada dimaafkan. Tiada dimaafkan ni tuan-tuan, maknanya bangkai lah binatang-binatang yang darahnya tak mengalir. Kemudian dia mati tu pula bukan sebab kita. Dia bezalah kalau kita ni bunuh dia, tu jadi najis. Macam nyamuk yang ditampak. Saya nyamuk ni tetap berdarah tu sebab darah orang lain. Dia isap darah kita tampak, kita matikan dia, tu najis. Tapi kalau macam semut, cicak yang jatuh dengan tanpa sebab daripada apa-apa, tanpa kita buat dia, maka itu dia panggil najis yang dimaafkan, bangkai yang dimaafkan. Atau jatuh darah dan lainnya daripada yang demikian itu, maka ada padanya berteluk yang berhenti air tiada hanyut padanya, maka itulah teluk ataupun lopak lah kita kata, daripadanya tertentu airnya tenang yang najis. Jika adalah tempat itu padanya bangkai daripada air yang kurang daripada 5 geribak, najislah ia. Dan jika adalah ia lebih daripada 5 geribak, kita baca dulu, tiadalah ia menajiskan, melainkan bahawa berubah rasanya atau rupanya atau baunya. Dan jika ada ia hanyut terus tiada berhenti daripada sesuatu, maka hanyut bangkai bersama-samanya. Hendaklah ambil air semayang daripada sebelah hulu bangkai, kerana bahawasanya tali air atas jalan hanyutnya yang lepas itu tiada mencampur airnya oleh najis. Ni ceritanya tuan-tuan kalau mandilah dekat sungai ke bermis ke apa kan, rupanya ada bangkai, contoh bangkai khinzir kat atas tu, tak tahu, kita duduk mandi kat bawah, tapi nak kata bau air tak ada pun kan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cerita lalu tak lalu, cerita nombor 2. Jadi tuan-tuan dah mandi dah, dah selam ni semua dah, betul ni atas jalan nampak tu dia, bukan anak dia, bapak dia tu sak tu atas tu. Kita kata lah tani mandi ayak ni rupanya. Tapi sebab kan, kerana kata Imam Syafi'i, dia lalu macam tu, mengalir macam tu, dan benda tu pula tak berbau, tak ada apa pun, macam air biasa. Betul, kita tak perasan. Benda tu dimaafkan, tak apa, boleh. Tak perlulah kita pergi cari tanah nak samak balik, tak payah. Begitu juga kalau jenis bangkai tu hanyut, godek kan, godek tu. So tempat yang dia lalu tu, yang dia on the way lalu tu, tu tak boleh. Contoh macam dia godek sini kan, tempat-tempat sini tak boleh. Tapi atas-atas tu tak apa. Sebab apa? Dia dah cuci dah, dia dah mengalir dengan air tu. So yang ni jangan. Pasal tengok godek tu, siapa mandi dekat berhampiran tu semua tak boleh. Yang boleh mana? Yang belakang tu, hulu dia tu, tu tak apa. Yang ke hilir ni jangan, sebab dia akan bergerak kan, bergerak. So mana air yang bergerak ketika tu semua najis. So kalau dia nak buat, dia nak mandi, dia mandi atas. Tu dua masalah. Masalah yang pertama, jenis duduk bangkai tersebut,
Yang kedua, masalah bangkai tu hanyut. So mana bangkai tu hanyut, bahagian yang mana bangkai tu lalu, semua air tu semua najis. Sampailah dia dicucikan, macam mana lalu lah. Lalu kemudian air yang di atas tu mengalir, maka tak apa. Tapi masa dia lalu tu jangan pergi mandi ke atas. Tapi kalau lah najis tu di atas, air tu mengalir di bawah, seandainya tak ada, kita kata apa, tak ada lah bangkai apa, tak bau bangkai tersebut, ataupun air tak berubah, maka mandilah, tak ada masalah. Ustaz boleh tak dia godek tu, saya ambil wuduk, habis ambil wuduk kat mana? Tepi. Tak apa, jangan tengah-tengah dia lalu tu, ambil wuduk kat tengah-tengah, tu tak boleh lah, bangkai tengah lalu kan. So kalau dia ambil dekat kiri dengan kanan hujung tu, contoh ni sungai, ni tebing, dia ambil kat sini, belah kanan ni dengan belah kiri ni, tak apa. Jangan ambil dekat laluan dia tu, laluan tu tak boleh. So kalau jenis bangkai bangkai hanyut dan sebagainya lah, dia ada masalah kan. Bangkai hanyut itu, dia akan hanyut tengah. So kalau hanyut tengah tu, kiri kanan boleh pakai. Tapi kalau dia hanyut belah tepi, bahagian ni tak boleh pakai, bahagian yang dia lalu tu. So nak ambil wuduk, ambil belah mana. Kalau dia lalu belah mana, belah ni boleh ambil. Tu style dia. Tapi kalau kita ni lah, kalau kita nak pergi mandi sungai ke apa kan, nampak najis. Macam dulu kan, saya di pondok dulu, kami pakai air apa ni, air gunung, air bukit. Memang kita tahan. Ada satu macam apa ni, macam bukan apa, satu kolam lah, macam kolam tu. Mandi air tu lama dah, kat seminggu mandi air tu. Mandi. Kemudian ada pelajar-pelajar pondok senior ni, tok guru tugaskan cuci kolam, cuci kolah ke atas tu. Kolah tu air tu mengalir tu. Dia pun pergi ni tuan-tuan, bau apa ni? Rupanya ulat sawah mati dalam tu. Besar ulat sawah. Rupanya mandi ayak sawah apa ni. Seminggu tu rupanya mandi ayak bangkai ulat sawah. Tapi masa mandi tu tuan-tuan, tak bau apa pun. Tak bau apa langsung. Nak kata bau bangkai pun tak bau ayak. Minta tanya dekat tu guru, tak apa. Tak payahlah ni, sebab apa? Sebab benda tak berbau. Apatah lagi kolam di atas tu besar, tempat tahanan air tu besar, ular tu besar juga. Cuma bangkai dia tu tak menyebabkan air tu rosak, benda-benda dia mengalir kan. Air banyak, alhamdulillah. Kalau tak tuan-tuan, minum pun ayak tu, mandi pun ayak tu, itu hukum dia. Kita tak tahu kan, benda-benda dekat atas ni kita tak tahu. Macam kita mandi kat bermis tu kan, mandi kat bawah, kat atas tu kita tak tahu. Kat atas tu orang berak ke orang kencing kan, kita elok mandi kat bawah, tak tahu. Sebab tapi air tu, air yang bawah tu terlalu banyak dan dia mengalir, tu dimaafkan, tak apa, jangan risau. Dan jika adalah air yang hanyut itu sedikit dan di dalamnya ada bangkai, maka mengambil wuduk seseorang daripada keliling bangkai itu nescaya tiadalah harus akan dia apabila adalah barang yang ada kelilingnya kurang daripada 5 geribak seperti air tenang jua. Jadi kalau lah bangkai tersebut hanyut, dia ambil wuduk dekat bahagian tu, yang bahagian tu pula airnya cetek dekat kaki ya, pun tak dibenarkan. Ni maknanya sungai yang airnya tu dalam. Kalau cakap bermis tu okey dah. Tapi kalau sungai-sungai, anak-anak sungai dan sebagainya, maka tu tak boleh. Sebab apa? Airnya terlalu cetek. Walaupun dia mengalir, tapi kerana ada bangkai. Kalau tak ada bangkai tak apa. Tu macam anak sungai, jernih air dia, jadi air mengalir, ambil wuduk sah. Tapi kalau yang tak boleh mana? Yang tak boleh kalau ada bangkai situ, kena pula air pula cetek, maka tu tak dibenarkan untuk mengambil wuduk. Kerana apa? Kerana tidak sah menjadikan air tersebut sebagai tempat mengambil wuduk. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan bab ma jaa fi ma'il bahri annahu tuhur. Bab yang telah datang ia pada menyatakan air laut bahwasanya ia suci lagi menyucikan. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.